harap hadiri baru 40 orang, 39 orang masuk kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan sambung chapter 7 berkenaan dengan laboratory testing bahagian part B, index test dan strength test. Okey, part ni dia panjang sikit sebenarnya. Okey, so kita terus Okey, now kita masuk testing yang pertama berkenaan dengan index test. Sebab minggu lepas tak silap saya dah terangkan apa itu index test, apa itu strength test. Jadi pada hari ini kita akan tengok apakah jenis index test dan strength test yang terlibat. Okey, yang pertama index test yang pertama adalah point load index test. Okey, berdasarkan ASTM D5731 ataupun ISRM 2007. Okey, apakah tujuan kita buat point load test? Okey, tujuan utama dia adalah to determine strength classification of rock material stroke and index test. Dalam erti kata lain, kita buat point load test adalah untuk menentukan pengklasifikasian kekuatan batu berdasarkan nilai indeks. Okey, tengok sini nilai indeks tu dia bukanlah kekuatan, kita hanya dapat indeks je. So kalau kita tengok kat sini, the test can be performed in the field with portable equipment or in the laboratory. Okey, ini salah satu contoh alat dia lah. Okey, salah satu contoh alat point load test. Point load test ni alat dia ada banyak bentuk tapi konsep dia sama. Conical point ni. Okey, yang bawah, yang atas dengan yang bawah ni dia sama. Okey. Alright. So kemudian the point load test index is used to evaluate the uniaxial compressive strength. Okey, daripada nilai index value yang kita dapat daripada point load test, kita akan convert. Okey, kalau awak ingat minggu lepas kita ada tengok bagaimana kita buat conversion daripada point load index value kepada UCS value ataupun dalam istilah sini diguna simbol F lah ataupun sigma C. Okey. So and the average. Okey, yang ni kalau tak silap saya dah tunjuk minggu lepas. Okey, F sama dengan 24 IS 50. Okey, kalau tengok reference yang lain, dia tunjuk kat sini sigma C sama dengan 24 IS 50. Okey, so 24 tu sekali lagi saya ingatkan awak, 24 adalah dia panggil conversion factor. Okey, conversion factor lah 24 ni. So coefficient, okey, kat sini dia guna istilah coefficient lah. Coefficient term can vary from 15 to 50. Yang ni, ini dia guna istilah coefficient term. Okey, kalau ikut ASTM dia menggunakan conversion factor. Okey, depending upon the specific rock formation, especially for anisotropic rock. The test should not be used for weak rocks where UCS dia less than 25 MPa. Okay. So kalau sampel yang terlalu lemah atau terlalu lembut atau mudah pecah, dia tak sesuai. Kita guna alat ni. Okay, so bagaimana kita nak tahu ni UCS dia less than 25 MPa ni, biasanya kita guna alat Schmidt rebound hammer. Dekat situ kita tahulah sampelnya sesuai atau tidak untuk point load test. Okay. Okay, so seterusnya ini adalah gambar. Okay, so ni bentuk lain pula tapi konsep dia punya framework dia ni sama. Okay, so kita letak sampel di antaranya. So ini adalah bacaan strength dia. Okay, dan ini dia punya jack dia lah. Okay, kita kena jack dia supaya load daripada bawah ni naik. Okay, so sampai dia fail. Jadi awak tengok kat sini dia ada dua jarum. Satu jarum hitam, satu jarum merah. Jarum merah tu dia bergerak disebabkan oleh jarum hitam. Okey. Okey, kat sini macam nampak bayang-bayang kan. Tapi sebenarnya kalau dekat awak tengok betul-betul dia ada dua jarum. Jarum yang bergerak disebabkan jack ni adalah jarum hitam, dia akan bergerak, dia akan tolak yang merah ni naik ke atas. Okey, berpusing. So sampai dia fail, jarum hitam ni akan jatuh balik tapi yang tinggal jarum merah. So jarum merah tu lah menunjukkan maksimum load batu tersebut. Okey. Okey, so seterusnya, okey, ini bagaimana susun atur ataupun peletakan sampel di antara dua conical ni, okey, ataupun kita panggil dia pointed loading platen lah. Okey, so bagi irregular block sample, right? So ini adalah contoh bagi core sample obtained from
drop drilling lah. Okey, kalau tadi arguellum sample, ini adalah core sample. So kita dapat core sample, kita kena cut lah. Macam saya tunjuk sebelum ni, kita kena cut sample tu ikut size diameter nisbah 1 nisbah 2. Kalau diameter dia 50 mm, dia punya panjang sampel mestilah 100 mm. Okey. So yang ini part ni saya rasa saya dah terangkan secara detail bagaimana kita nak melihat atau menentukan nilai D. Okey. So kita pergi sepintas selalu je lah. So kalau kita tengok sini dia ada A, B, C, D. Dia ada 4 gambar. So A ni merujuk kepada standard test yang mana kita test dia secara melintang kepada bentuk core ni. Yang mana D ni adalah D standard. Okey, D. Okey. So dia berbentuk bulat ni lah. So panjang L dia daripada center testing dia ke nearest end. Okey, ataupun hujung yang paling terdekat lah. Okey, so ini adalah standard test. Jadi kalau kita guna test selain daripada arah bentuk ni, contohnya kita bentuk axial test macam ni, jadi ketinggian sampel ni kita perlu buat correction factor. Okey, yang kalau awak ingat kita nak dapatkan nilai DE supaya ketinggian dia ni sama dengan DE, yang mana DE ni merujuk kepada standard test ni, equivalent dia. Okey, DE ni merujuk kepada equivalent diameter ataupun equivalent core, sama. Alright, so jadi lebar sampel ni dia jadi W lah. Sebab kalau standard test dia tak ada W. Okey, tapi bila kita core macam ni dia ada W lah. Okey, so kena ikut, make sure dia punya sampel ni fulfill kriteria ni lah. Alright. So begitu juga dengan C. Okey, kalau kita guna block sampel, ketinggian ni kita buat correction factor untuk dapatkan DE. Dan dia masih sama, kita kena tengok dia punya dia punya requirement dia. Okey, sama ada dia punya D ni dan L ni. Dan begitu juga kalau kita guna sampel arguellum sample. Okey, arguellum sample dengan block sample ni dia punya rumus yang ni sama. Ni pun sama. Cuma yang bezanya adalah dia ada width 1 and width 2. Yang mana width 1 tu dia dapatkan average lah. Sebab kalau block, kita boleh assume atas dengan bawah dia sama. Tapi kalau arguellum sample yang kita ambil kat side, kadang-kadang atas sampel tu dia kecil sikit daripada bawah dan sebagainya lah. That's why kita perlukan dia punya average width lah. Alright. So next. Okay, ini adalah contoh sampel dia lah. Okay. Yang ini pula bentuk dia panggil dalam bentuk bentuk disk. Okey. Dan kalau kita perhatikan kat sini dia tunjuk jenis mode of failure. So untuk pilot test seperti mana yang saya cakap sebelum ni, sampel mestilah break ataupun fail daripada top to bottom. Okey, top to bottom. Kalau macam ni dia top to side kan. So dia invalid sample. So kita tak boleh terima lah. So okey, yang ini kita terima. Okey, graf atau table yang sebelah ni dia tunjuk contohlah. Okey, basaltic sample. Okey, so kalau kita tengok ini ada semua ni adalah batu basalt lah. Cuma basalt ni dia kategori ada yang basaltic breccia dan sebagainya. Yang penting dia punya asas batu dia adalah basalt. So ini adalah bilangan sampel yang dijalankan untuk buat pilot test. Okey, so ini adalah R squared dan IS. Okey, guys. R squared ni sebenarnya adalah kita boleh kata ketepatan data terhadap garis lurus. Macam mana saya nak cakap? Okey, saya simpelkan macam ni lah. Okey, saya try lukis. Okey, ini katalah garis lurus awak. Okey, so kita boleh kata ini adalah number of sample. Okey, so ini adalah IS 50. Okey, IS 50 lah, IS 50. So kalau sampel tu dia data dia macam ni. Okey, katalah satu sampel ni data dia sini dia berterabur macam ni. So bila kita buat garis lurus, okey, memandangkan sampel dia berterabur macam ni, walaupun dia menghasilkan garis lurus, biasanya ni andaian ataupun biasa berlaku macam ni. R squared kuasa 2 sama dengan 0.5. Maksudnya dia berterabur. Dia boleh jadi semakin berterabur dia ni, katalah ni dia jadi macam ni. Okay, dia terlalu besar ni, dia boleh jadi R squared sama dengan 0.1. Dalam arti kata yang lain, data ni dia tak signifikan. Okey, dia tak ada correlation, tak ada hubung kait
Okey, bilangan sampel dengan kekuatan point load test dia tak ada kaitan kalau macam ni, kecil sangat. Tapi kalau sekiranya kita test, okey, katalah ini IS, okey, ini number of sample, kita dapat sampel macam ni. Ni titik yang kita dapat dan kita garis, memang garisan dia melalui atas titik tu, ini kita boleh kata R squared dia sama ada 0.9 hingga 1.0. Ini maksudnya. That's why kalau kita tahu R squared ni, kalau di 0.96, 0.89 ni, dia punya ketepatan data tu hampir tepat ataupun dia boleh kata hampir tepat lah. Dia tak ada yang satu kan, dia 0.9 kan. Ni so dia boleh kata significant, ataupun kalau satu dia highly significant ataupun sangat boleh kata nampaklah dia punya kejelasan correlation lah, right so ni bila awak masuk bidang research nanti awak tahulah correlation ni lah. Alright, so ini contoh dia. Okay, so seterusnya ini calculation dia. Calculation ni saya tak nak terang lah, saya rasa saya dah terang itu pada lab 3. So saya tak nak ulang. So awak boleh tengok balik lah Alright. So apa pun, kalau air gula dalam sampel, kita perlu gunakan rumus yang inilah. Seperti mana dicadangkan oleh Bloch and Franklin lah. Sebenarnya bukan Bloch and Franklin, dia Bynevsky 1975 rumus ni. Alright. So ini yang macam saya cakap tadi, correlation. Yang ini pula correlation antara UCS dengan point load index. So kalau awak tengok titik ni, dia hampir dekat-dekat kan. Okay, so dia tak tulis R squared. Ni R squared dia tak ada. Cuma dia hanya tunjuk korelasi. Yang mana 24 ni adalah kecurunan graf lah So saya tak nak ulang balik sebab benda tu saya dah cerita itu. Dan 24 ni sebenarnya dia adalah conversion factor yang boleh berubah mengikut bilangan sampel, jenis sampel dan sebagainya lah. Alright. Okay, ini adalah contoh conversion factor, nilai K in point load test and UCS correlation in various rock type. Okay, ni ada banyak jenis batu kalau kita tengok dan daripada pelbagai lokasi dan bilangan test. Kalau kali tahu NG ni dia cakap not given in reference lah, so dia tak beritahu berapa. Okay, so kalau kita tengok ni 1100 point load test 55 UCS, yang ni 1000 point load test 68 UCS, so 1000. So biasanya kalau macam saya cakap sebelum ni dalam lab kita, air regular dalam sampel, satu sampel ataupun satu point sekurang-kurangnya dia 20 sampel untuk test. Kalau dia core sampel sekurang-kurangnya 10 sampel. Okey, kalau core sampel dia 10 sampel, kita guna yang nilai yang paling tinggi dengan paling rendah kita buang, kita ambil dia punya average 8 sampel Tapi kalau untuk air regular dalam sampel, dia ada 20 sampel, kita buang yang sampel yang paling atas dan paling tinggi, yang paling rendah data dia, dan kita ambil average 18 sampel. So kat sini kita tengok 1100, banyak lah So dia valid sampel lah Alright, so ini contoh dia. Okay, so habis untuk point load test, kita masuk testing yang seterusnya. Index test yang seterusnya adalah Slake Durability Index Test. Okay, Slake Durability Index Test ni, tujuan utama kita buat Slake adalah to estimate quantitatively the durability of weak rock in the service environment. Okay, apa yang dimaksudkan service environment? Okay, sebenarnya Slake Durability Index ni, dia punya konsep dia yang senang kita kata adalah dia adalah mechanical weathering. Okay, apa itu mechanical weathering? Okey, sebelum saya cerita mechanical weathering ni, saya cerita dulu weathering kita ada dua jenis. Satu natural weathering, satu lagi adalah mechanical weathering. Okey, natural weathering ni adalah weathering yang berlaku secara semula jadi. Proses luluh hawa yang berlaku secara semula jadi. Sebagai contoh, kita ambil sebiji sampel batu shale, kita letak dekat tengah-tengah padang. Okey, dia terdedah dengan hujan dan panas. Okey, dia kena hujan dan panas secara berulang, akhirnya sampel tu terluluh hawa dan pecah. Okey, itu natural weathering sebab dia berlaku secara semula jadi. Tapi kalau kita kata dia mechanical weathering, weathering tu kita buat secara manual. Okey, proses luluh hawa tu kita buat secara manual. Okey, mechanical weathering tu lah kita boleh kata sebagai Slake Durability Index Test. Okey, yang mana sampel yang kering ni kita masuk dalam drum dia dan kita rotate selama 10 minit
dan kita masuk dalam oven selama 1 hari dan kita keluar, kita timbang dia dan sebagainya lah selama 2 kali pusingan. Okey, itulah proses mechanical weathering sehingga sampel tu pecah. Jadi kita akan timbang sampel tu sebelum first cycle, selepas first cycle dan second cycle. Kita nak tengok berapa sampel baki batu yang tinggal selepas batu itu dipusingkan di dalam drum. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Itulah yang dimasukkan tadi, service environment. Okey. Important parameter to determine the resistance index or durability of weak rocks and soluble rocks such as shale, clay bearing rock, travertine and weak limestone as it present the degradability lah, degradability. Dalam erti kata yang lain, kita nak tengok ketahanan batu ni menentang daya. Okey, menentang atau menahan, kebolehan batu menahan daya-daya yang bertindak balas pada dia punya body lah. Okey, sama ada batu weak. Okey, batu weak ni merujuk kepada soft rock lah, batu lembut. Okey, kalau kita batu lembut ni shale, batu lembut lah, ataupun soluble rock. Macam batu soluble ni batu limestone, sebab soluble rock ni limestone ni batu kapur, dia mudah bertindak balas dengan air kan. So itu yang perlu kita tengok lah. Alright. Kemudian the slag durability assessment of rock is based on the second cycle of the test, but it can be conducted up to 5 cycle slag durability test depend on the purpose of the test. Apa maksud dia? Maksud dia kat sini, standard slag durability index test ni, dia adalah second cycle, data ataupun percentage sampel yang tinggal selepas 2 kali putaran. Okey, putaran yang pertama selama 10 minit. Okey, putaran yang kedua 10 minit juga. Selepas putaran yang kedua tu baru kita kira berapa persen sampel yang ada dekat dalam drum tu. Okey, kejap lagi saya tunjuk macam mana dia punya alat. Okey. Right, so putaran dia boleh sehingga 5 kali putaran. Bukanlah 5 kali putaran. 10 minit tu dia banyak kali putaran lah. Okey, dia mungkin boleh jadi dalam masa 10 minit tu dia boleh jadi dalam 1000 kali putaran. Maksud saya, selepas 10 minit, okey, dia pergi oven dan sampel tu, kemudian ditimbang balik, okey, habis putaran yang pertama. Kemudian putaran yang kedua 10 minit yang lain lagi. So maksud dia macam itulah. Alright. Okey, ini kita tengok. Oh yes, okey, inilah sampel dia, inilah equipment dia kalau kita tengok. Okey, ini adalah equipment bagi slag durability index test. Kalau kita tengok apa dia punya alat, a test drum comprised of 2 mm ataupun number 10 standard square mesh cylinder of unobstructed length of 100 mm and diameter 140 mm with a solid fixed base. Apa yang dimaksudkan sampel ni? Okey, kalau kita tengok jaring ni, okey, jaring untuk drum ni, dia punya bukaan ni yang bulat-bulat ni kan ada macam jaring kan. Dia punya lubang-lubang tu adalah 2 mm. Saiz dia berbentuk 4 segi. Square mesh cylinder square mesh cylinder lah. Ni kan square bentuknya dalam bentuk cylinder. Dan kalau ikut standard dia 2 mm ni adalah kalau kita guna sieve analysis, test sieve yang batu kita susun, kita segregate tu kan. Dia adalah sampel stack nombor 10. Okey. Dan dia punya panjang ni, okey, daripada point ni sebelah sini ke sebelah sini adalah 100 mm dan diameter dia adalah 140 mm with a solid fixed base. Solid fixed ni kiri kanan ni lah. Dia mesti solid steel. Kalau dia aluminium dia mungkin pecah dan sebagainya, tak boleh. Okey, dia mesti fix lah. Okey, kemudian the end shall be rigid plates with one removable end. Okey, kalau sebelah sini dia fix, sebelah sini mesti boleh buka lah supaya boleh masuk sampel dalam ni. And then the drum and plates must be sufficiently strong to retain their shape during use. Okey, dia mesti kuat lah. Okey, kalau dia lembut, bila batu berpusing dalam ni, dia pecah dan sebagainya, tertanggal, tak boleh lah. Dia mesti solid lah, fix. Okay. And then the drum shall be able to withstand a temperature of 110 plus minus 5 degrees Celsius. Okay, set drum ni dia mesti boleh tahan suhu melebihi 110 darjah. Sebab sampel ni bila kita rotate first cycle, kita kena masuk dalam oven untuk kira sampel yang tinggal selepas first cycle. Alright. So ini kita tengok overview apparatus dia. Ini drum dia. Okey, ini adalah box di mana drum tu kita masukkan.
So sebenarnya dalam box ni kita perlu isi air. Yang mana air ni kalau kita tengok gambar ni, jarak daripada centralize dia ke ketinggian air ni adalah 2 mm. Okay. So sampel ni kita isi batu, kemudian kita timbang dengan sampel dia. Okay, kalau kita tengok gambar ni, gambar yang ketiga ni, 2.01 gram ni, 2.01 kilogram biasanya. Okay. Ini adalah sampel dengan drum sebelum first cycle Okay, so then kita masuk lock dia. Okay, lock dia dan baru kita boleh buat rotation. Okay, so ini kita tengok macam mana susun datur dia. Ketinggian air, fluid level sehingga dia punya centralized ni adalah 20 mm lah. So diameter sampel 140 dan lebar dia adalah 100 mm. Okay. So kalau kita tengok sample preparation, berapa bilangan sampel yang kita perlukan? Okey, sampel yang diperlukan adalah 10 sampel. Intake sampel lah, intake. Bukan sampel yang dah pecah-pecah. Tak, kita kena intake sampel. And then roughly 3-dimensional fragment. Weighing 40 gram to 60 gram each. Okey, kita perlukan 10 sampel. Dan setiap sampel beratnya 40 hingga 60 gram. Dan total bagi 10 sampel ni mestilah range antara 450 hingga 550 gram. So kita tengok ni sampel dia lah. Okay, so ini macam mana susun atau testing dia. Okay, then sebelum kita tengok calculation dia, kita tengok gambar ni dulu. Okay, ini adalah sampel dia before cycle. Lepas first cycle, okay, dia pecah lagi. Dan lepas second cycle, dia jadi lagi hancur lah. Alright, so putaran dia sangat kuat, tu yang menyebabkan sampel ni hancur. Dan kalau kita tengok, agak awak sampel before cycle, first cycle dan second cycle ni, dia berubah tak berat dia? Of course lah, berat dia berubah. That's why kita nak tengok durability index dia. Berapa persen yang tinggal sampel ni selepas second cycle. Semakin kecil bilangan persen yang tinggal, maksudnya sampel tu semakin lemah. Alright? Okay. So kalau kita tengok kat sini, bagaimanakah dia punya calculation? Okay, ID2 ni merujuk second cycle. Okay, 2 ni merujuk second cycle of inilah slack index. Okay, so CE bahagi dengan AE darab dengan 100. Okay, C ni apa? Okay, C ni adalah merujuk kepada weight of sample retain plus drum after second cycle rotation. Okay, C ni berat sampel tambah dengan berat drum selepas second cycle. Okey, E ni sebenarnya adalah weight of empty drum dan A adalah initial of sample plus drum. Okey, maksudnya sebelum kita buat first cycle, kita masukkan sampel dalam drum dan kita timbang. Itu adalah nilai A lah. So kita tolak dan darab dengan 100, kita dapatlah baki percentage selepas second cycle. Alright. Okey. Seterusnya, okey, slack durability index selesai. Okey, ada soalan tak untuk slack? Slack, ada soalan tak? Tak ada, doktor. Okey, rasa Setakat ni. tak ada Okey. Okey, setakat ni tak ada Okey, now kita pergi index test yang seterusnya. Splitting tensile ataupun nama lain dia adalah Brazilian Test for Intact Rock based on ASTM D3967 ataupun ISRM 2007. Okey, tujuan utama dia adalah to evaluate the indirect tensile shear of intact rock core. Okey, dalam erti kata lain, dia menentukan daya terikan ataupun shear tensile, daya terikan lah bagi sampel batu intact. Dan data itu sebenarnya bukanlah data direct value. Dia tidak merujuk atau mewakili kekuatan batu tu sebenar. Okay, that's why dia panggil index test lah. Alright. And then core specimen with length to diameter. Sampel tu dia bentuk silinder. So dia punya nisbah L/D antara 2 hingga 2.5 lah. So place in the compression loading machine. Kita letak kat sini. Dan dalam bentuk diametrical across the specimen. Okay, diametrical ni mean kita letak dia melintang lah. Sampel silinder tu kita letak dia secara melintang macam tu lah. Okay, the Brazilian or split tensile strength test ni,
ataupun FT is significantly more convenient and practicable for routine measurement than the direct tensile strength test. Okay, so biasanya yang inilah kita buat. Kalau direct tensile strength test ni dia agak rumit. So konsep dia sama sahaja. Okay, ini bagaimana susun atur alat testing ni kita buat. So kalau kita tengok sampel core sampel ni kita letaklah dalam dia punya steel loading jaw ni. Steel loading jaw ni dia ada banyak jenis Dia bukan sahaja bentuk macam ni. Tapi yang paling penting kita nak dapatkan dia punya splitting tensile dia. Okay, so ini adalah contoh dia punya jaw ataupun dia punya bukaan compression dia. Kalau ini bentuk loading platen. Ini sampel, ini plate. Yang ini pula dia guna steel rod. So kalau kita tengok flat loading platen with two small diameter steel rod. Okay, steel rod ni dia ada atas dan bawah. Okay, yang C ni pula dia guna flat loading platen with cushion. Oh, dia ada cushion pula. Cushion ni biasanya dia guna rubber, getah. Okay, so dia boleh absorb sebelum dia pecah lah. Dia sebenarnya bagi mengelakkan sampel ni dia bergolek kiri kanan lah. Okay, ataupun dia bagi menjaga permukaan loading platen ni daripada rosak. Dan yang ketiga, yang D ni adalah curve loading jaw. Ini yang biasa kita tengok lah. Okay, ni kebanyakannya kita guna. Alright. So bagaimana kita nak tentukan splitting Brazilian tensile strength? Kita menggunakan rumus yang ini. Sigma T sama dengan 2P bahagi dengan pi LD. Okay, so P ni adalah maximum measure force dan dibahagi dengan pi L adalah length of specimen dan D adalah diameter. Senang saja untuk menentukan Brazilian test for intact rock ni. Okay, so cuma tak silap saya dalam buku korang ni, buku engineering geology yang buku warna hijau tu, dia tak ada rumus-rumus ni, tapi korang boleh tulis lah Alright. So, okay, ini saya tak nak terang lah. Ini lebih kepada student master punya ni, research. Okay, ni saya abaikan dulu. Okay, so cuma yang awak kena tahu untuk buat intact splitting test ni, Brazilian test ni, sample must be break. Okay, from top to bottom. Dia mesti, biasa dia akan pecah daripada atas ke bawah. Kalau dia from top to side, dia salah. Okay, invalid test lah. Alright, so ini kita tengok contoh sampel daripada borehole sampel pada kedalaman 16.1 hingga 17.6 meter. Ni sampel bila dia buat Brazilian test, dia pecah top to bottom lah. Dan begitu juga sampel borehole untuk 17.6 hingga 19.1 meter yang dalam tanah So dia mesti break daripada top to bottom lah Alright. Okay, habis untuk test index. Okay, ini adalah test index yang biasa. Sebenarnya ada lagi test index yang saya tak tunjuk. Contohnya macam pandit test. Okay, saya rasa tak perlu kot saya tunjuk. Okay, awak boleh tengok dalam buku lah. Sebab test tu pun tak berapa glamour. Tapi bergantunglah pada purpose dia, tujuan dia. Kalau rasa penting awak boleh tengoklah dalam buku ni. Okay, alright. So kita pergi pada direct strength. Okay, direct strength test lah. Okay. So, test procedure require detailed preparation of sample. Of course lah kita kena prepare sample tu, kena cut dia dalam bentuk silinder. Dan bila kita cut dia dalam bentuk silinder dan sebagainya, dia menyebabkan cost dia bertambah lah kan. Sebab kita nak beli alat dan sebagainya. And then, dia melibatkan sophisticated and large equipment. Of course lah, kita dah tengok macam sebelum ni saya tunjuk sepintas lalu. Bila kita guna alat UCS ni, alat dia besar, jadi dia mahal lah. Okay, dan alat ni biasanya memerlukan prosedur penggunaan yang lebih detail lah. And then, daripada data yang kita dapat tu, kita perlukan analisis yang kompleks. Okay, dan bila kita menggunakan analisis yang kompleks, dan biasanya dia menggunakan software. So, bila kita guna software, dia melibatkan kos untuk membeli software tersebut. Alright. So, however, data obtained is fundamentally property and direct presentation of property being evaluated. That's why data daripada strength test ni kita boleh terus guna sebagai data dalam design. Baru kita boleh guna terus dalam design. Macam mana kita guna data ni dalam design? Okey, sebagai contoh, kita buat UCS, kita dapat nilai dia punya maximum strength, kita boleh masuk dalam software untuk contohnya slope stability index. Okey.
dalam slope stability index dalam chapter 4 kita ada tentukan FOS kan. Kita ada kira FOS dan rumus FOS tu dia ada C. Yang mana nilai C tu adalah cohesion. Nilai cohesion tu kita dapat daripada direct shear test. So direct shear test yang nantilah dalam sub chapter yang kita akan masuk ni nanti. Alright. Okay. So ini contoh yang pertama. Okay, kalau kita tengok, okay, ini dia masih lagi di bawah sub chapter direct shear strength lah So kalau kita tengok, guys, point load test ni dengan Brazilian test ni sebenarnya dia bukanlah strength test. Walaupun kita dapat strength test tapi dia lebih kepada index test lah So kalau kita perhatikan hanya your unconfined compression, triaxial compression dan direct shear strength saja merujuk kepada direct strength test lah. And then the uniaxial or unconfined compression test provide the general reference value having a respective analog with stand test on concrete cylinder lah. Alright, so ini biasa. Okay, cuma apa yang saya nak beritahu awak daripada gambar di sebelah kanan ni. Okay, so ini sebenarnya testing UCS bagi tanah. Okay, sebab alat testing ni dia kecil saja. So biasanya dia punya kapasiti dia sehingga 50 kilopascal saja. Okay, ini tanah. Kalau batu, dia punya alat dia lagi besar. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana besar dia. Alright, lebih besar daripada awak punya motor. Ini motor awak dengan alat ni, motor awak besar. Kan? So kita tengok sekejap lagi. Okay. Kemudian kita tengok, okay, ni direct test ni saya tak ceritalah. Kita akan masuk terus detail kepada dia punya testing. Okay, kita masuk testing direct shear test, direct test yang pertama, UCS ataupun Uniaxial Compressive Strength Test. Okay, berdasarkan ASTM D2938 ataupun ISRM 2007. Okay, apakah tujuan dia? Okay, tujuan testing ni kita nak menentukan uniaxial compressive strength lah. Of course, kita nak dapatkan UCS lah. Dan the uniaxial compressive test is most direct mean of determining rock strength. So daripada test ni kita terus boleh dapat dia punya value strength dia. So okay, ini alat test dia. Alright, kalau kita tengok yang tadi, mana yang ini? Ini nampak, ni batang ni semua kecil-kecil je ni. Okay, so ni batang ni kecil-kecil. Jadi dia hanya untuk tanah. Kalau yang ni dia besar sikit, nampak ni. Tapi ini pun alat ni kecil. Okay, ini saya rasa mungkin dia sampai sehingga kemungkinan dalam 100 ataupun 200 megapascal saja. Okay, dia hanya mungkin boleh testing untuk batu yang lembut sahaja. Kalau batu-batu yang keras macam granite, okay, macam batu metamorfik, so dia perlukan mesin yang lebih besar. Nanti saya akan tunjuk, ada gambar kejap lagi. Okay, so kita tengok kat sini. Point yang seterusnya. Okay, the result are influenced by the moisture content of the specimen and that should be noted. Okay, dalam testing UCS ni, batu ni, kalau batu tu lembab, batu tu ada air dalam tu. Okay, kajian menunjukkan batu yang lembab ni ataupun ada air dalam tu, dia lemah. Dia mudah pecah. That's why ini yang dimaksudkan result are influenced by the moisture content of the specimen. That should be noted. Jadi untuk buat test ni, awak kena pastikan sampel tu dalam keadaan kering. Barulah awak boleh test dia. Macam mana nak pastikan sampel tu kering? Awak kena masuk dalam oven pada suhu 110 darjah Celsius plus minus 5 degree selama 24 jam. Itu based on STM lah. Alright. So the rate loading and the condition of two end sample of the rock will also affect the final result. Okay, maksudnya kat sini, ini adalah daya yang dikenakan pada sampel. So ini adalah, bila dia turun ni, dia ada masa dia. Dia tak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, sampel ni dia tak sempat nak menahan daya tu, dia terus pecah. Okay, tapi kalau terlalu perlahan, dia boleh pecah. Tapi dia perlu masa yang sangat lama untuk testing. Jadi biasanya rate loading dia antara, okay, biasanya adalah 1 mm per minit. Okay, dalam jarak 1 mm dia ambil masa selama 1 minit lah.
So dia lama lah. Okay, lebih kurang biasa satu test ni antara 30 minit, tak sampai 30 minit, 15 hingga ke 30 minit lah. Okay, untuk satu test ni sampai dia fail lah. So incline, fissures, intrusion and other anomalies with often cause premature failure on the slope on those plane. Okay, biasanya batu ni juga kadang-kadang dia punya karakteristik discontinuities discontinuity karakteristik. Sama ada contohnya fracture, foliation, lamination. Okey, benda-benda ni juga dia mempengaruhi kekuatan sampel ni semasa diuji. Okey, so pastikan sampel ni dia bebas daripada discontinuity tu lah. Kalau tak nanti kita dapat data dia tak berapa tepat lah. Okey, ni alat dia, nampak ni. Ini baru betul kita buat UCS. Ni sampel dia kecil je kan. So ini alat dia sebesar ni. Okey. So kalau kita perhatikan gambar yang pertama ni, ini adalah strain gauge. Yang mana strain gauge ni kita tentukan untuk mendapatkan nilai strain. Okey. Dan biasanya strain gauge ni dipasang pada sampel, core sampel ni dalam ujian UCS ni biasanya untuk menentukan modulus Young dan dia punya Poisson ratio. Okay, kejap lagi kita tengok apa itu modulus Young dan Poisson ratio. Saya rasa term ni awak dah pernah dengar, cuma tak tahu macam mana nak kira je. Okey, kejap lagi kita tengok Poisson ratio dengan modulus Young. Tapi kita tengok alat dia dulu. Okey, so ni alat dia. Sampel kecil je. Right? So ini servo control. Okey, now kita tengok dia punya capability dia adalah 3000 kilonewton. Okey. So 3000 kilonewton ni kalau letak tapak tangan awak dekat dalam tu dia jadi lemping. Memang power ni. Alright. Atau kalau awak letak awak punya besi ke penukul ke dia boleh kompres jadi lepi. Okey, so dia sangat kuat lah. Alright. So kalau kita tengok 3000 kilonewton ni lebih kurang dalam 3 tan dah. Lebih 3 tan dah. Saya rasa lebih 3 tan ni. Okey, dia sangat berat lah. Alright. So ini load cell. Okey. Load cell yang atas ni. Tak silap saya atas ni load cell ni. Tak load cell. Mana load cell tu yang panjang ni. Dia ada satu lagi dipanggil LVDT. Okey. So ini data logger, scanner. Data logger ni untuk mengira kita punya strain lah. Strain gauge tadi. Okey. So kita nampak tu. Bagaimana sampel tu bila dia pecah, dia meletup. Okey. Okey, so data yang pecah ni, dia merujuk kepada dia punya Poisson ratio. Okey. So kalau sampel tu mempunyai Poisson ratio yang besar, okey, kita boleh kata dia sangat brittle. Tapi kalau Poisson ratio dia kecil, kemungkinan dia adalah ductile. Okey, dia mulur. Dia mula melentur dulu sebelum dia pecah. Okey, kalau kita tengok gambar sebelah ni, okey, ini adalah susunatur untuk buat UCS lah. So sampel kita ada strain gauge, so LVDT. So apa tujuan LVDT? LVDT ni adalah untuk mengira dia punya axial displacement. Okey, axial displacement ni dia punya perubahan delta L. Okey, sampel ni dia panjang asal L lah kan. So bila dia dikompres dia jadi pendek. So dia akan berubah perubahan delta L lah, perubahan untuk kita dapatkan strain. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana pengiraan dia. Okey guys, okey ni kita masuk sikit lah dari segi pengiraan. Sebenarnya benda ni, slide ni adalah slide student master. So saya sebenarnya banyak lagi. So calculation semua. So saya buang semua calculation ni, saya tunjuk awak dia punya equation saja. So at least awak tahulah macam mana nak guna nak mengira elastic modulus dan Poisson ratio ni. Okey guys, tengok ni. Okey, kalau kita tengok tadi LVDT tujuan dia untuk menentukan ni. Ni delta H ni. Okey, axial displacement. Okey, so bila kita dapat axial displacement, delta H bagi dengan H panjang asal, so kita dapat axial strain. Okey. Dan kalau kita pakai strain gauge tadi, kita nak dapat dia punya radial displacement. So sampel ni dia kurus, dia kurus. Senang cerita dia kurus. Bila dia kena kompres dia jadi gemuk. So
daripada kurus kepada gemuk dia ada delta size dia ataupun kita panggil delta D lah, delta diameter lah, perubahan D dia. So bahagi dengan D. Macam awak lah kan. Dah lama PKP kat rumah, sebelum PKP dia D original. So selepas PKP dia jadi delta D. So awak boleh kira awak punya strain radial. Okay. Alright. So daripada situ, bila kita dah dapat axial strain dan radial strain, kita boleh kira Poisson ratio. Okay, nampak ni. So Poisson ratio is the ratio of radial lateral strain to axial vertical strain taken at 50% UCS lah. Alright. So sebenarnya kalau kita tengok, alright, strain stress ni semua adalah merujuk kepada brittleness and ductility of the sample. Okay. So ini adalah test lah. Bila kita test dia fail lah. Alright. Okay, ini adalah contoh value-value dia. Okay, so elastic modulus dan Poisson ratio. So basalt, Cabro dan sebagainya sampai shear kalau kita tengok. So elastic modulus, cuba tengok. Okay, so Poisson ratio kita tengok Poisson ratio. Poisson ratio dia besar kan. So Poisson ratio dia 0.2, dia basalt. So dia kuat. Okay, so granite dia lagi kuat daripada basalt. So shear dia lemah. That's why dia punya Poisson ratio dia kecil. So dia menunjukkan bahawa granite ini dia adalah bersifat brittle dan shear bersifat ductile. Okay. So elastic modulus ni, apa rumus elastic modulus? Okay, kita tengok. Rumus elastic modulus adalah stress over strain. Okay, stress adalah daya maksimum yang kita kenakan dan strain adalah yang ni lah. Okay, stress lah. Stress ni biasa dia merujuk kepada axial stress lah. So kita tengok dia punya kekuatan lah. So Gabbro Dolorite ni dia lebih kuat. Okay, dia punya elastic modulus berbanding dengan shear lah. Alright, so untuk level awak, ini adalah sekadar pengetahuan. Tapi kalau level master, dia akan tanya. Okay, contohnya granite, dia punya Poisson ratio dia 0.22 dan shear 0.1. Explain why this happen ataupun the difference between this value. That's why awak kena cerita, relatekan dia dengan dia punya mineralogy, dia punya formation dia, history of formation, dia punya discontinuities. So bila masuk master, okay, katalah awak sambung master nanti, dia punya level of understanding dia tu lebih tinggi lagi. Alright. So untuk level awak ni, awak tahu macam ni lah, awak tengok value lah Alright. So kalau kita tengok untuk UCS, type and modes of failure of sample during testing indicate the degree of hardness and brittleness lah, kerapuhan dia. And then characteristic of rock can be interpreted based on the number of sample tested. Dalam erti kata yang lain, ciri-ciri batu ni kalau setakat kita test 1-2 sampel, kita tak boleh nak cakap itulah kekuatan dia. Alright. So biasanya kita kena guna banyak sampel test. Okay, kalau contohnya kita guna granite, batu granite untuk grade 1, jadi sekurang-kurangnya kita kena ada 3 atau 6 sampel. Lagi banyak lagi bagus. Supaya kita boleh dapat average yang lebih tepat lah, mewakili kekuatan batu tersebut. Okay, under uniaxial compressive test, rock sample fell in a sudden manner and fracture planes. Okay, santai gagal. Kalau kita tengok gambar tadi, tiba-tiba dia meletup. So kita tak nampak. Tapi ada sebelum ni, ada previous researchers, dia mengkaji sebenarnya sebelum sampel tu pecah, dia dipanggil initial crack, dia ada intermediate crack sampai dia fail. So dia ada lah lebih detail. So untuk level awak ni saya dah buang slide tu supaya awak tahulah dia fail macam tu je Okay, for strong rock like Gabbro, okay, Gabbro kita tahu igneous, crush material, dust and fragmentation is very minimal. Dalam erti kata yang lain, batu yang keras ni bila dia pecah, habuk dia tak banyak ataupun dia punya fragmentation ni tak banyak. Tapi kalau batu yang lembut, biasanya dia punya, bila dia pecah, dia menghasilkan banyak habuk. Okay. So, fracture planes is less significant. Okay. Fracture ni, sata-sata kegagalan ni, fracture plane ni dia tak sangat mempengaruhi lah. Dia lebih pecah dalam bentuk serbuk punya tu. Dia berderai. Okay. Ini adalah contoh sampel bagi brittle. Okay. Brittle ni dia sangat rapuh lah. Dia pecah macam ni lah. Okay. Kalau yang ini dia pecah, berderai lah. So kita nampaknya dalam bentuk habuk. Yang ini dia lebih kepada pecah ikut satah kegagalan dia. Alright, so ini contoh sampel yang lain. Ini tak silap saya, ini adalah sandstone. Okay guys,
Kalau awak perhatikan kat sini, berbeza dengan test point load test ataupun sampel Brazilian test, dia fail daripada top to bottom. Okey, tapi kalau UCS biasanya dia fail sama ada from top to bottom ataupun dia fail mengikut satah kegagalan dia ni. Ataupun join ataupun discontinuity yang telah wujud di dalam sampel ni. Nampak dia daripada side to side. Okey, yang ini dia ada dua join set. Nampak tak? Ni satu join set, ini satu join set. Ini satu join set. Ini sebenarnya ada satu lagi, dua join set kat sini. Okey, so batu ni dia punya bentuk kegagalan dia sangat menarik lah kalau awak kaji tentang lebih mendalam lah tentang batu ni. Okey, so kalau awak tengok ini from top to bottom lah, nampak. Okey, so yang ni lagi banyak dia punya fracture. Okey, so kalau kita perhatikan sampel ni sebenarnya dia lebih intact. Kita boleh kata lebih intact sebab dia hanya pecah pada satu line. Ini dia rapuh. That's why dia pecah banyak crack. So yang ini daripada top to side. Right. So ini pun kita boleh terima. Okey, itu berbeza antara test index dan direct test. Okey, ini bagi granite pula Okey, so sebenarnya granite ni ada banyak jenis bentuk kegagalan. Sama ada splitting along single plane, dia fail daripada atas ke bawah, from top to bottom, ataupun splitting along multiple plane, nampak atas bawah, dia ada dua tapi dia daripada from top to bottom lah. Kalau yang ni partially sharing, dia fail secara side to bottom ataupun from top to side. Ni dipanggil partially sharing. Yang ni shear failure along single plane, from top to side, from top to bottom, tapi dia dalam bentuk menyiring. Okey, dia fail dalam ikut dia punya failure line lah. Dan yang ini adalah shear failure with conjugates. Nampak tak rata conjugates, ketidakrataan kat sini. Right. So ini data-data dia, awak boleh tengok lah. So sama juga kalau macam degree ni, awak tengok je lah data ni. Cuma saya boleh cakap, awak boleh tengok biasanya data igneous rock, okey, metamorphic rock dia lebih kuat daripada igneous rock, dan sedimentary rock yang paling lemah lah. Inilah mudstone lah. Okey, tanah lumpur, batu lumpur. Okey. Alright. So guys, kalau master dia tak tanya macam tu, dia tak tunjuk ni, dia tanya kenapa granite, contohlah granite dengan siltstone ni dia punya unconfined strength ni dia berbeza. Kenapa? Apa yang mempengaruhi perbezaan kekuatan ni? So awak kena cerita lebih detail lah. Okey, bersama dengan bukti-bukti kajian. Okay, now habis UCS, okay, uniaxial compressive strength ataupun unconfined compression test habis. Sekarang ni kita masuk test yang kedua bagi direct test, iaitu traxial compression test. Okay guys, traxial compression test ni sampel yang berbentuk silinder ni tadi, okay, ni sampel silinder ni kita masukkan dia dalam mold. Dan mold ni kita inject dia dengan hidrolik. Nampak ni minyak. Biasanya minyak lah. Okay. Supaya dia ada pressure kiri dan kanan, atas dan bawah. Okay. That's why dipanggil traxial compression test lah. Kalau atas bawah dipanggil uniaxial. Satu arah saja. Tapi dia ada kiri kanan, atas bawah tu kita panggil traxial compression test lah. Alright. So kenapa kita kena buat traxial compression test? Okay. Kita assume katalah ini adalah sampel dekat side, ini rock mass lah, weathered rock mass. Dan kita nak ambil sampel pada kedalaman X meter. Jadi kita tahu bahawa sampel ni, dia ada load daripada atas dan sebenarnya dia ada pressure daripada kiri dan kanan, depan dan belakang lah So kita nak pastikan kita test sampel tu dalam keadaan dia yang sebenar. Okay, so bila kita kena preserve dia supaya dia test dalam keadaan dia dekat side. That's why kita perlukan vertical load dan confined load kiri kanan ni. Alright, so nampak ni. So kita masukkan air ni. Ni kita masukkan air kat dalam air pula, minyak So minyak ni dia akan menekan sampel tu kiri dan kanan dia, dan dalam masa yang sama barulah kita kenakan load lah sigma 1 ni Alright. So, traxial compression test pemanfaatan 3 pasti is to evaluate the strength of rock under confinement. Okay, terkurung, rock sample obtained from deep-seated rock mass. Effect of hydrostatic pressure. Okay, rho GH due to weight of overburden. Okay, that's why macam saya terang tadi lah Rock displays a higher strength when confined and deformation behavior become ductile. Okay.
Kenapa dia cakap macam tu? Sebab batu ni dia akan menunjukkan sifat sebenar dia dalam keadaan confined. Okey, maksudnya dia ada load kiri kanan atas bawah tu yang dia akan lebih kuat. Dan biasanya sampel ni dia akan pecah meletup macam tu, ductile lah. Okey, tapi walau bagaimanapun ada sesetengah batu dia bersifat brittle. Okey, dia pecah. Kalau ductile dia melentur, dia apa mengembung. Dia menggelembung. Okey. Macam terbunjuk lah, macam perut awak lah. Especially lelaki kan, dah duduk lama kat rumah, banyak makan, dia membonjol ke depan. Macam tu lah. Alright, contoh. Okay, the test is used to assess load bearing capability of rock at depth 20 meter from surface. Example, rock by rock. Okay, ni contoh lah. So, saya dah terangkan tadi. Okay, ini adalah dia punya equipment. Okay, ini dia punya apa ni, rubber dia. So kita masuk sampel dalam ni dan kita masuk sampel dekat dalam load cell ni. Tapi kita kena buka lah dia punya topi. Dan baru kita tutup balik. Okay, dan kita set dia dekat alat UTM machine. Dan kita jack minyak. Nampak ni? Ni bekas minyak yang dalam merah ni. Kita jack dia supaya dia masuk dekat dalam ni. Dan barulah kita kenakan load. Dia panggil confining load lah. Okay, so ni dia punya label. Compression machine. So spherical seat atas ni. Dan hot cell with core sample dalam ni. So constant pressure pump unit with pressure accumulator. So tujuannya untuk kita kenakan confining pressure lah. Right. So ini adalah diagram bagi menunjukkan jenis test dan daya yang kita perlukan. Ataupun jenis test yang berkaitan dengan parameter yang diperlukan. Contohnya, kita nak dapatkan daya bagi biasanya ini merujuk kepada sama ada nilai C, cohesion ataupun nilai friction angle. Kita guna triaxial compressive strength test. Tapi kalau kita nak dapatkan data UCS, kita guna UCS compression strength test lah. Macam ni kita dapat hanya satu je lah. Alright, so kalau untuk dapatkan daya terikan, so kita guna Brazilian tensile strength. So berbeza sebelah sini, sebelah kanan adalah compression test. Kan graf yang ini. Okey, ini biasa kita panggil dia Hope Brown lah. Ataupun kalau tanah kita panggil dia macam ni sekejap saya try lukis. Kalau tanah kan kita boleh dapat graf yang ni. Apa? More column. Kan, more column. So more column kita dapat macam ni. So ini dia punya friction angle. Yang ni kita dapatlah nilai C dia, cohesion. Tapi ini untuk soil. So kalau kan 3 test ni untuk mendapatkan graf macam ni lah. Okay, alright. Okay, so seterusnya kita pergi pada contoh. Okey, macam dia cakap tadi Okey, perbezaan antara sampel yang diuji menggunakan UCS dan sampel yang diuji menggunakan triaxial test. Kalau UCS, sampel tu dia bersifat brittle. Nampak ni dia pecah terus kan. Tapi kalau dalam keadaan triaxial, dia berbentuk ductile. Nampak dia menggelembung ataupun memboncit kiri dan kanan lah. Dia memboncit. Dia bukan kiri kanan, dia keliling. Okay. So dia jadi memendek. Right. Okay, ini contoh yang lain bagi limestone lah. Nampak So sampel ni dia still mengembung. So dekat sinilah kita boleh kira dia punya axial strain. Okay, ada setengah orang dia pasang dia pasang strain gauge dan dia baru masuk sampel tu dalam rubber band tu, bukan rubber band, rubber membrane tu, dan baru dia masuk dalam alat load cell tu. Okay, so habis part untuk triaxial test. Okay, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Belum doktor. Tak ada doktor. Okay, faham tak tadi setakat ni, faham Faham. Tapi tak. Setakat ni faham doktor. Okay, faham Okay. Kenapa? Nasrul? Ada soalan? Tak ada
Okey, kalau tak ada, kita proceed pada direct shear. Okey, kita pergi pada direct shear test. Okey. So, apa yang dikatakan direct shear test? Okey, direct shear test is to evaluate shear strength and shear behavior of weakness plane and rock, not shearing of the intact rock material. Okey, poin yang pertama, kita buat direct shear test adalah kita nak mengukur kekuatan satah kelemahan batu. Okey. Dalam erti kata yang lain, kita test sampel ni. Okey, saya cuba lukis kat sini lah. Okey, katalah ini rock mass. Okey, ni rock mass. Okey. So, kita ambil satu sampel dekat ni. Apa ni? Dekat dia punya joint So, kita assume lah. Okey, ni sampel dia. So, ada joint dekat sini. Okey, kita nak uji berapa kekuatan joint ni. Kita tak uji sampel yang ni. Yang intact macam ni kita tak uji. Itu cakap not sharing the intact rock. Sebab macam ni, kita tak boleh shearkan dia. Ini dia susah nak fail secara shear. Kita boleh shear dengan dia macam ni. Okey. Yang ini sebab dia ada joint. Okey, itu yang dimasukkan shear strength test lah. Okay, this is the most expensive laboratory strength test. For it requires special method for acquiring of sample from site. For example, fracture plane to be tested and relatively complex testing procedure. So, kenapa dia kata mahal? Kita kena core sampel ni kat site, nampak ni. So, yang kita nak core ni, bila kita core dia, kita keluarkan, mesti dia dalam keadaan macam ni. Biasanya bila kita keluar, mesti dia akan tercabut. Biasanya core tu yang sangat sukar lah. Okay, nanti awak bila awak free nanti awak tengoklah macam mana kerja-kerja membuat coring. Sebenarnya membuat core sampel ni memang sangat susah lah. Okay. Especially dekat site. Kalau dekat dalam lab tu senang. Okay, dekat site ni dia susah sikit. Alright. So, shear strength of the weakness planes, fracture and joint and rock mass is important for project involving excavation in rock, for example, slope and tunnel. Okay, biasanya shear strength test ni kita guna untuk buat dalam design lah. Untuk sampel tanah, kita juga ada buat shear strength test. Okay, tapi shear strength test tanah ni biasanya merujuk kepada sampel dia panggil granular material macam sand. Okay, sampel-sampel yang mempunyai berbutir kasar. Okey, untuk kita dapatkan dia punya graf ni kan kalau soil. Okey. So kita dapat, baru kita boleh dapat kira dia punya C dan friction angle. Okey. Siap. Macam ni. Okey. So tapi untuk rock dia lain. Method dia hampir sama tapi kaedah dia, ujian dia lain. Okey, kita tengok Okey, nampak tak? Okey, ini sampel. Okey, yang ini kita nak check ni. Dia punya kekuatan shear, kekuatan ricihan dia. Alright. Alright, kita tengok sini. Okey, ini contoh dia. Okey, ini weakness plane dia lah. Joint in the weakness point and the core sample, sliding or shearing is like to occur along this fracture. Okey, so ini kalau kita perhatikan, ini adalah kemungkinan ini adalah batu sebab tak nampak sangat kan. Saya rasa ini kemungkinan batu shale. Okey, batu shale tapi dia tak basuh, nampaklah kotor depan ni kan. Tapi kalau kita tengok dia ada macam lamination di sini, nampak layer-layer ni kan. So ini tak nampak sangat. Alright, so bagaimana kita nak masukkan sampel ni dekat dalam alat testing? Yang pertama sekali, sampel yang joint ni kita kena tanam dia di dalam simen macam gambar ni. Kita tanam dia dalam simen di dalam satu box specimen lah. Alright, dan kita kena letak dia secara horizontal macam ni. Kemudian kita kenakan load dia secara horizontal. Supaya dia satu dia maintain, satu ni bergerak ke sana. Bila bergerak, permukaan joint ni dia bersentuhan dan bergesek antara satu sama lain kan. Kat situ kita boleh kira dia punya nilai friction angle. Right? Okay, shear strength is to obtain shear strength parameter, cohesion, basic friction angle and shear strength lah. Okay. So, bagaimana kita, sebenarnya konsep saya cakap tadi sama. Okay, saya cuba highlight kan. Okay, ini graf kita. Kita akan dapat gambar ni. Okay, yang mana ini adalah
tau over stress. Daripada graf ni kita boleh dapat friction angle. Okay, yang ni lah. Basic friction angle dan question kat sini. Okay. So, shear strength ni kat mana nak dapat? Kat mana kita nak dapat shear strength? Okay, kita menggunakan rumus shear sama dengan C plus stress tan apa? Tan V. So, kita dapatlah ni. So, untuk level awak ni, level degree, awak tahu basic macam ni cukup lah. Kan? So, bila masuk master nanti kita akan design benda ni. Okay. So, these parameters are greatly depending on the texture, roughness, degree of weathering of fracture surface being tested. Dalam erti kata yang lain, katalah sampel ni tadi, kan, macam saya cakap tadi, okay, ni sampel, dia kan ada joint ni kan. So, kemungkinan joint tu antara satu sama lain dia bergigi macam ni tau. Dia bergigi. So, ini dah masukkan texture, roughness ni. Texture dia macam mana? Sebab satu ke sana kan. So, gigi ni dia semakin dia kasar, nilai dia semakin tinggi lah. And then degree of weathering. Kalau dia dah weathered, dia lagi senang lah pecah. Okay, so maksudnya. So, okay, ni value bagi siltstone lah. Kalau dry, 30 degree. So, untuk limestone, 40 degree. Okay, so ini tak apalah. Kemudian, okay, ini adalah contoh alat shear box test. Okay, awak nampak ni. So, dia masukkan sampel kat dalam ni lah. Okay, then dia jack. So, dia akan fail lah. Okay, so hydraulic pump ni sini. Okay. So, ini sampel dia. Nampak ni? Dia masukkan dalam simen ni. Dia masuk dalam simen. So, ini adalah sampel dia. Dia shearkan secara horizontal. Okay, ni. Nampak ni? So, ini adalah permukaan gigi dia lah. Alright, ni. Yang dia nak shear kan. Alright, so surface of rock joint after shear. Okay, ini contoh dia. Selepas shear kita nampak lah macam mana permukaan dia. Alright, so ni tak. Gambar ni sebenarnya tak berapa clear. Tapi itulah kalau manalah tahu kot nanti korang buat master, korang nak buat pasal rock mechanic. Okay, kita nak kaji. Okay, mungkin kita boleh kaji lah. Kan? Buat alat testing ni. Kita test sampel batu, kita tengok macam mana kekuatannya dan kita design. Alright. So, habis untuk direct test ataupun strength test. Okay. So, kita dah masuk tadi index test. Index test kita ada. Yang pertama tadi adalah point load test. Yang kedua kita ada Schmidt rebound hammer sebenarnya. Schmidt rebound hammer, point load test, select durability index test dan kita ada Brazilian test. Okey, kemudian kita masuk yang seterusnya. Part kedua adalah strength test ataupun direct test. Yang pertama adalah UCS. Yang kedua kita ada structural test dan yang ketiga adalah direct shear strength test. Okey, now kita masuk parameter yang mempengaruhi laboratory test lah. Okay, so kita tengok kat sini. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi data dia adalah testing procedure. Use standard method. Okay guys, kenapa kita perlu guna standard method? Sebab standard method ni, dia dah design. Kalau 100 orang guna testing tu, kalau dia ikut standard procedure, dia akan dapat nilai yang sama. Tapi kalau dia main bedal, dia guna alat yang sama tapi prosedur tu semua dia tak follow standard. Itu yang nilai dia salah. Okay. Ada dia punya value, equation awak tak nak guna. Ikut cara awak nak bedal, awak rasa betul lah ni. Memang salah lah jawabnya kan. So that's why kena ikut testing procedure. Okay, yang seterusnya adalah condition of sample, sampling and preparation. Okay, macam saya tunjuk tadi, kalau weathered rock, kaedah preparation dia lain. Kalau kau intact rock atau fresh rock, kaedah preparation dia lain. So, bila awak ikut prosedur yang betul, barulah awak boleh sediakan sampel yang betul-betul bersedia untuk diuji. Kan? Jangan pula sampel keras awak pergi inject dia pakai UD sampling. Memang jahanam alat tu. Sampel pun tak dapat. Okay, ataupun sampel rapuh, weathered rock, awak pergi drill dia kan, pakai coring machine, berterabur kan, jadi hancur berkecai. So, kita tak boleh test sampel tu. Itu maksudnya condition of sample. Okay, kemudian adalah environment ataupun lab test. Okay, temperature and humidity. So, dalam makmal pun sebenarnya dia main peranan juga. Kalau terlalu sejuk, selain dia mempengaruhi bacaan sampel, okay, dia juga mempengaruhi orang yang mengambil bacaan. Sebab terlalu sejuk dia menggigil. So, dia tak dapat memberi fokus pada bacaan pada
kadang-kadang dia punya die gauge tu bacaan meter tu kadang dia tak dapat baca. Okey. Ataupun katalah dia guna semuanya automatic system. Tapi automatic system ni kadang-kadang bila terlalu sejuk pun dia punya jarum ataupun dia punya wiring ataupun dia punya wire dalam tu bila terlalu sejuk dia pun boleh mempengaruhi bacaan alat. Okey, that's why kita perlukan calibration. Okey, calibration pembaikan apa dia panggil calibration ni adalah uji laris, uji lurus macam mana lah untuk supaya alat tu betul-betul mengikut keadaan standard dia lah. Okey, seterusnya specimen size. Okey, kalau kita tengok specimen size, saya rasa saya dah terangkan lebih detail lah dalam chapter ni. Yang mana sampel yang kecil biasanya dia lebih kuat daripada sampel yang besar. Kenapa? Sebab ia dipengaruhi oleh discontinuities. Kan? Bila sampel tu semakin besar, makin banyaklah discontinuities. Okey, semakin kecil sampel, dia kuranglah discontinuity. So dia lebih kuatlah. Okey. So ini yang dimaksudkan sampel specimen. Okey, ni kalau kita tengok pula orientation ataupun orientation of lamination ataupun orientation of discontinuity inside the sample. Okey. Dalam erti kata yang lain, discontinuity orientation influencing the strength of rock. Okey, contohnya katalah sampel A ni. Okey, katalah sampel A ni okey, dia punya lamination dia melintang macam ni. So, kita kenakan load dia secara menegak ataupun perpendicular to the lamination. So, dia dapat bacaan stress dia tinggi. Okey, so maksudnya dia susah nak fail lah. Tapi bila B ni, bila dia punya lamination diagonally dan kita test dia secara vertically, sampel tu senang dia fail. Kan? Dia fail ikut lamination ni kan. So, dia dapat rendah je dah fail lah. Okey, so untuk C ni, bila kita test dia, walaupun dia split from top to bottom, tapi dia kena memerlukan daya yang lebih sikit untuk memisahkan bonding antara inilah, dia punya joint ni. So, that's why dia punya value dia semakin tinggi. Okey, walau bagaimanapun, ada kajian lain mengkaji hubung kait arah lamination terhadap kekuatan. Okey, kejap lagi saya tunjuk. Tak silap saya kalau ada lah. Nanti kita tengok. Okey, ini shade lah nampak So, ini dia punya lamination. Okey, nice ni adalah metamorphic. Ini kita panggil dia foliation lah. Okey, so ni sheath dia punya foliation lah. Okey, so kalau kita perhati kat sini, kalau sampel yang ada lamination atau foliation, bila kita test dia akan fail dekat dia punya discontinuity dia lah. Okey, ini yang saya nak tunjuk tadi. So, awak perhatikan kat sini. Sampel ni satu dia punya direction of lamination dia 40 darjah. Satu lagi dia hampir tegak lah, hampir 80 darjah. So, bila dia test, kalau kita tengok, yang 80 darjah ni, strength dia lebih tinggi berbanding dengan 45 darjah, dia rendah. So, beza. Yang kosong ni main, dia punya lamination dia saja melintang je ni so dia berbeza, nampak Okey. Okey, kemudian faktor yang lain adalah loading rate. Semakin cepat dia akan menyebabkan sampel tu pecah, tapi mungkin data tu tak berapa tepat. Kalau lambat dia menyebabkan sampel tu lambatlah fail. So perlu masa yang lama lah. Okey, kemudian flatness and smoothness of specimen surface. Okey, sampel tu mestilah kita buat apa? Macam yang saya cakap, bila kita dah core dia, kita kena lapping dia supaya dia rata. Katalah sampel tu dia macam sengit macam ni. Bila kita letak load, dia akan pecah dekat sini dulu. So ini fail. Invalid. So dia mesti touch secara maksimum. Ni maksimum lah, maksudnya 100% touch. Okey, ni baru betul. Kalau sengit macam ni salah. That's why dia kata flatness and smoothness of specimen surface, bending ni, crack may initiate the failure lah. Sebab bila dia tak rata, dia akan menyebabkan failure terlebih awal lah. Kemudian HD high and diameter dia greater than 2, UCS remain constant, thus the recommended H over 2 should be 1 lah. Sebenarnya 1:2. Dalam arti kata yang lain, kalau diameter dia 50, ketinggian dia 100. So 1:2. So kalau dia 50 mm,
So ketinggiannya mesti 100. Okay. Alright, then end condition effect UCL, stronger and flatten. Okay, ini lebih kurang macam ni tadi. Flatness ni Okay, so dia samalah. Cuma yang ni merujuk kepada ni alat yang akan dikenakan. Tapi yang ini dia merujuk kepada sisi sampel. Okay. Okay, so seterusnya sample variation. Okay, kadang-kadang sampel ni dia unhomogeneous ataupun isotropik. Kadang-kadang bila dia ada nilai, sebab kita tahu sampel batu ni dia adalah natural material. So bila natural material dia akan memberikan value yang agak error lah, antara 10 hingga 20%. Dan machine accuracy. Okay, so machine pun kadang-kadang bila selalu guna, dia punya spring dia mungkin dia dah lari ataupun longgar. So kita kena buat calibration. Sebab kalau kita tengok kat sini dia kata accuracy machine pun plus minus 3 hingga 5%. Okay, so ini yang dia tengok lah berdasarkan testing 500 kN. And then selain daripada tu existing fractures, okay, may lead to premature failure in some sample. Okay, sebelum kita nak test sampel tu dah ada fracture dah kan. So bila kita test confirm lah dia akan pecah dekat fracture tu. So bila dia pecah dekat fracture tu, kita tak dapatlah tahu kekuatan sebenar batu tu. So benda-benda ni kita kena take alert lah. Alright, sebab kita nak design, kita boleh pastikan sampel kita tu betul-betul intact lah. Alright. Okay, ni dan common sense guideline for laboratory testing of rock. Okay, ni benda-benda yang biasa lah awak kena buat waktu awak nak buat testing. Contohnya provide protection of sample to avoid moisture loss, okay, structure disturbance, and then clear indicate proper number and identify of sample. Sample tu mesti cukup lah. Okay, bilangan sampel mesti cukup. Jangan terlalu sikit. Kalau terlalu banyak bukan tak boleh, tapi awak buang masa. Okay, ataupun mungkin menyebabkan kos yang lebih banyak lah sebab awak nak prepare sampel kan. And then storage of sample in control environment to prevent drying, overheating and freezing. Sampel yang awak ambil dekat site, awak kena balut dia dengan wrapping paper ataupun paper yang buat kek tu. Okay, sebab sepanjang awak bawa sampel daripada site pergi ke lab, dia terdedah dengan perubahan cuaca, suhu dan sebagainya. Kadang-kadang dia tersejat. Air yang ada dekat dalam sampel tu dia tersejat. Okay, so dia berubah lah dari segi dia punya kekuatan tu. Sebab macam dia cakap tadi, moisture content dan mempengaruhi kekuatan sampel. And then take care in the handling and selection of representative specimen for testing. Consult the field log while testing test specimen. Kita tengoklah. Recognize disturbance and fracture caused by coring procedure. Okay guys, dekat sini suka saya ingatkan awak, sampel kadang-kadang ni dia ada fracture. Dan fracture tu awak kena tengok sama ada dia adalah natural fracture yang terbentuk secara semula jadi dekat dalam sampel tu, ataupun dia panggil mechanical break ataupun man-made fracture. Dia sebut man-made fracture ni awak tahulah. Waktu dia coring, sampel tu retak. So itu kita panggil man-made fracture lah. So fracture tu kita tak guna. Okay, benda tu tak boleh guna. Sampel tu tak boleh guna. Tapi kalau sampel tu memang dia naturally form, ada fracture dalam tu, then yes, kita boleh guna sampel tu. Alright, so maintaining, trimming, testing, operating. Okay, so kita kena trim lah sampel. Okay, supaya ikut standard procedure, and then use proper fitting pattern. Okay, alat membrane tu semua kena betul lah, proper ikut standard. Careful tolerance in trimming of ends and side of intake core. Okay, permukaan ataupun hujung sampel core sampel ni mesti betul-betul sama rata untuk mengelakkan error. Kemudian document frequency, spacing, condition and refilling of joint and discontinuity. Kita kena pastikan kita rekod apa yang kita nampak dekat sampel tu. Kalau sampel tu dah ada joint, so kita beritahu ada berapa joint, 1 joint ke 2 joint ke. Kalau fracture, okay, arah mana fracture tu. Okay, ataupun dia ada lamination. Okay, tengok lamination dia macam mana lah. Alright, kemudian maintaining calibration. Okay, kena buat calibration. Okay, kalau kita tak buat calibration, awak masuk lab, awak terus test tanpa awak buat calibration. Sedangkan alat calibration tu dia sedangkan alat testing tu dia lari 5 kN. So awak test, awak dapat 10 kN. So sebenarnya
awak kena tolak 5 kilonewton. So strength dia mungkin 5 kilonewton. Sebab asalnya dia punya strength tu dah lari kan. Okay, dia dah error. That's why awak kena check calibration dia. Jangan dapat alat terus test. Kan? Kena check dulu. Kemudian use of properly determined loading rate for strength test. Okay, maksudnya alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan batu. Okay, kita guna UCS. UCS tu dia punya sistem. Tapi untuk rekod kekuatan dia, dia ada bacaan. Sama ada dia digital kan ataupun analog. Macam jam kan. So kita kena check. Sama ada dia well function ataupun tidak. Kalau kita main test dia, kita tak check. Rupanya jarum dia dah bengkok. Kan? Ataupun awak test tapi rupa-rupanya alat digital tu pakai bateri dia dah lemah. So bila bateri dah lemah, bacaan dia pun lari. So awak kena tengok. And then photo documentation of sample core fracture. Okay, so awak kena tengoklah gambar lah. Ambil gambar bila sebelum dan selepas testing kena ambil gambar. And then carefully align and level all specimen in directional loading apparatus and test frame. Okay, maksudnya awak kena masukkan alat dekat dalam masukkan sampel dekat alat dia dengan betul. Jangan sengit dan sebagainya lah. So benda ni common lah. And then record initial baseline, offset dan eccentricity itu testing. So biasanya kalau alat unit contohnya testing uniaxial test uniaxial UCS, alat testing tu sampel dengan alat testing dia mesti in one line. Awak tak boleh letak kat tepi sikit, dia shoot dekat tepi tak boleh. Saya nak tunjuk pun tak boleh, tak ada gambar macam ni saya cuba lukis kat sini lah. Okey, katalah ini dia punya pattern. Okey. So ini load dia daripada tengah kan. Okey. So awak kena letak sampel dekat sini. So itu maksud dia. Careful align and level specimen direct loading apparatus and test frame. Ni baru betul. Jangan awak letak kat sini. Salah. Ataupun awak letak lari sikit kat sini. Salah. Tu maksud dia. So awak kena perhatikanlah betul-betul. And then save remnant rod piece after destructive testing by Unizel. Okay, so maksudnya dia suruh simpan. Kadang-kadang tak perlu simpan kan. Awak dah test, awak buang lah. Cuma buang sampel tu. Sebelum awak buang, awak ambil gambar dulu kan. Macam mana bentuk failure dia, ambil gambar. Kemudian kalau sekiranya perlu menganalisis mineral sampel tu, okay, ambil sikit sampel. Okay, contohnya sampel A. Okey, dah buat UCS, so dia pecah. So ambil sampel A sikit, kemudian asingkan untuk buat SEM ataupun scanning electron microscopy. Alamak, saya cerita ni dah masuk macam master pula kan. So tak apalah, at least awak tahu kan, dapat idea kan. Sebab kekuatan batu ni, dia dipengaruhi oleh salah satunya mineralogi. So kita nak check batu ni betul ke mineral dia yang effect. So kita ambil lah sampel batu tu, kita check dia punya mineral. Apakah yang ada dalam mineral tu? Mungkin sampel tu ada dominant mineral dia adalah biotite sebanyak 50%. Okay. That's why bila banyak biotite, dia lemah. Yang satu sampel lagi, dia banyak kuas. That's why dia tinggi. So kita boleh bandingkan, rupanya kekuatan batu ni bergantung pada komposisi mineral kuas. Contoh macam itulah dia punya analisis. Okay, kemudian seterusnya, conduct non-destructive test, contohnya porosity, unit weight, ultrasonic, lepas itu destructive strength test, compression, tensile ataupun shear. Okey. Poin yang ke-17 ni, dia nak bagi tahu awak. Kalau awak nak buat correlation, okey, antara index test dengan strength test. Okey, yang mana satu awak nak buat dulu? Index test ke ataupun strength test? Awak ada satu sampel contohnya. Okey, so mestilah awak buat sampel index test dulu. Sebab index test ni dia adalah non-destructive test. Kita test, kita dapat value dia. Tapi sampel tu masih kekal selamat lagi. Dan barulah kita bawa pergi test yang memecahkan dia, destructive test. Okey, contohnya compression, tensile dan shear. So maksud dia macam itulah. Tapi guys, kalau kita tengok kat sini, okay, porosity unit weight ni dia lebih kepada physical. Okay, physical value ataupun physical test. Okay, macam saya cakap sebelum ni, physical test dia ada dua. Physical test yang pertama, kita tengok dia punya warna, dia punya berbutir dia yang kita nampak dengan mata kasar lah. Ataupun
dia punya texture. Physical test yang kedua adalah yang ni, porosity, unit weight, density, tu dia punya physical value. Okey, yang ultrasonic ni barulah kita kata dia sebagai index test. Index test. Okey, walau bagaimanapun ketiga-tiga test ni dia adalah non-destructive test ataupun undestructive test. Okay. Alright. So seterusnya habis. Okay. So sampai di sini chapter 2. Ada soalan?